Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung pada tajuk yang seterusnya daripada kitab Fiqh Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, iaitu rahsia pemilihan Semenanjung Arab sebagai tapak pancaran agama Islam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan di Semenanjung Arab untuk mula menyebarkan risalah Islam, bukan di negara-negara yang lain? Kenapa? Untuk mengetahui peristiwa itu, maka kita kena tengok dulu apa dia keistimewaan ataupun keunikan bangsa Arab berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain sebelum daripada Islam datang. Kemudian kita tengok perbandingan daripada bangsa-bangsa yang hidup sezaman pada masa itu. Mula-mula kita tengok dunia pada masa itu dikuasai oleh dua kuasa besar, iaitu Parsi dan Rom. Ada juga tamadun yang lain, iaitu Greek dan India. Parsi pada masa itu, negara Parsi ataupun tamadun Parsi, mereka ni ada pertarungan agama ataupun ada banyak falsafah yang pelbagai. Pemerintah mereka pula pada masa itu menganut agama Majusi, iaitu menyembah api. Yang mana agama Majusi ni dia boleh, lelaki boleh berkahwin dengan mak dia, anak perempuan pula dia boleh berkahwin dengan adik-beradik dia. Emperor Yazdajrid, ni nama orang ni, yang memerintah pada pertengahan abad ke-5 Masihi. Raja nama Emperor Yazdajrid ni dia berkahwin dengan anak perempuan dia sendiri. Malah banyak lagi tata tusila ataupun sopan santun telah pun habis dah, terpesong. Tiada dah nilai-nilai kemanusiaan, terpesong. Pada tamadun Parsi juga ataupun pecahan pada agama Majusi, ada agama Mazdak, yang mana agama Mazdak ni menyebut kebebasan kaum wanita tiada hadnya. Begitu juga dengan kebebasan menggunakan harta benda, dan seterusnya menjadikan wanita dan harta benda ini kepunyaan ataupun hak milik bersama, seperti air, api dan rumput, yang mana semua manusia boleh berkongsi tanpa sekatan. Itu berlaku di tamadun Parsi. Kemudian tamadun Rom pula. Tamadun Rom begitu meluap dengan semangat penjajahan. Mereka nak merebut negara, nak meluaskan empayar mereka, dan berlaku juga persengketaan agama Kristian di kalangan mereka ini, kerana untuk cita-cita untuk menjajah yang sangat berkobar-kobar, dan mereka juga nak memodenkan agama Kristian, diubah ikut cita rasa mereka untuk capai matlamat mereka. Mereka modify agama Kristian itu. Maka negara Rom pun huru-hara juga, dan lebih kucak-kacik lagi daripada negara Parsi. Yang kaya terus menjadi kaya, rakyat jelata terus jadi susah. Kenaikan cukai yang begitu tinggi sehingga membebankan rakyat biasa. Kemudian ada juga tamadun yang lain, iaitu kerajaan Greek tua, yang mana kerajaan Greek tua ni banyak berlakunya khurafat, sehingga disebut dalam kitab ini lautan khurafat. Makna banyaknya perkara-perkara yang khurafat, yang dongeng, yang tak memberi pun faedah ataupun natijah yang berguna sama sekali. India pula pada masa itu, menurut Profesor Abul Hasan An-Nadwi, menceritakan bahawa India pun teruk juga di dalam lembah kemerosotan agama, akhlak dan kemasyarakatan. Tamadun-tamadun yang ada pada masa itu semuanya bercelaru ataupun lebih kepada aspek material semata-mata, lebih menekankan kepada kemajuan duniawi semata-mata, tidak mengambil kira akhlak, sehingga masyarakat hidup dalam keadaan yang begitu teruk sebenarnya. Adapun pada masa itu, Semenanjung Arab ini, dia ialah kawasan yang tenang, jauh dan terpencil daripada gejala huru-hara tadi. Dia tak merasai kemewahan, tak ada lagi tamadun, tak ada kemajuan lagi. Mereka ni diibaratkan seperti bahan mentah yang belum lagi pernah dilebur oleh mana-mana dapur ataupun dicorakkan oleh mana-mana acuan. Mereka masih lagi berada dalam keadaan jahil, disebut sebagai jahiliyah yang gelap. Mereka sesat, mereka tak maju.
Mereka membunuh anak perempuan sendiri sebab nak jaga maruah. Mengikut perkiraan mereka, yang itulah yang terbaik. Kan? Mereka berperang sesama sendiri demi untuk mempertahankan kehormatan. Tapi mereka pada masa itu disebut sebagai jahil. Tiada falsafah lagi, tak tahu tamadun dan sebagainya lagi. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 198, wa in kuntum min qablihi laminadh-dhallin. Dan sesungguhnya kamu sebelum pada hari ini adalah golongan yang sesat. Sebab itu kita sebut mereka ni orang jahiliah. Mereka jahil, tak tahu. Maka berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada tamadun, ada falsafah dan sebagainya. Sehingga kan orang Arab, mereka ini berada dalam keadaan yang kita sebut juga buta huruf. Kan? Membaca pun tak tahu. Dari segi aspek geografi pula, Semenanjung Arab ni, kedudukan bumi dia duduk di tengah-tengah. Di antara Parsi dan Rom yang tengah bergolak tu, tengah-tengah dia Semenanjung Arab yang kita sebut sebagai tenang ataupun tak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang sesat daripada tamadun Parsi dan Rom ni tadi. Maka bila mereka ni belum lagi diacuankan ataupun disebut tadi bahan mentah, maka mereka sebenarnya paling mudah untuk dibaiki, paling mudah untuk diubah, kerana belum lagi dibentuk. Maka itulah dia antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Semenanjung Arab sebagai tempat untuk penyebaran ataupun tempat diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian ada lagi antara hikmah-hikmah yang lain lagi disebut, ialah di Mekah tu ataupun di Semenanjung Arab adanya Baitullah ataupun Baitul Haram. Yang mana Baitul Haram yang telah pun dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim pun merupakan bapa ataupun kita sebut atuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmahnya lagi ialah Semenanjung Arab ni kalau dikaji sebenarnya dia duduk tempat yang paling strategik sekali. Dia di tengah-tengah, kan, di tengah dunia, tempat yang paling strategik menyebarkan risalah Islam tadi. Kemudian yang ketiganya hikmahnya ialah kerana kemuliaan bahasa Arab, dan disebut bahasa syurga dan juga bangsa Arab itu sendiri. Jadi itulah dia keistimewaan dan yang disebut oleh pengarang buku ini mengenai tentang kenapa Arab tu dipilih sebagai tempat pancaran agama Islam. Wallahu a'lam.